Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir. Okey. Waalaikumsalam, So sir. untuk hari ni, so bahagian atas tu practice question, saya ada share dah satu video kelas sebelum ni pukul 11. Okey, so awak boleh tonton balik video tu kita discuss soalan-soalan yang semalam. Okey. So ada student hantar. So saya marking dan saya discuss dengan kelas satu lagi lah sebelum pagi tadi. Okey, jadi so untuk discussion tadi awak boleh tengok pada video. So hari ni kita akan sambung kepada next part lah. Okey. Reduction electrode potential overview, kita nak arrange yang mana more reducing agent, more oxidation agent gitulah. Okey. So kita mulakan dengan reminder. Okay, so when she as a anode, so delta E potential dia adalah more negative, and then when she as a cathode, value pun kosong tapi dia more positive. So maknanya she itu dia boleh jadi anode, dia boleh jadi cathode. Tengok mana elektrod yang disambung kepada dia. Okay, and then peringatan untuk cell notation. So ada double line separation untuk short bridge, and then belah left side anode untuk oxidation process dan right side untuk cathode untuk reduction process. Okay, cuma untuk ni kena ingat balik dia punya half cell tu sama ada guna active electrode ataupun dia pakai inactive electrode. Okay, so biasanya active electrode ni maknanya dia chemically react lah. Contoh zinc, copper semua tu react. Okay, selepas eksperimen, selepas reaction tu kita tengok ada terjadi sesuatu lah. Contoh dia punya size dia akan semakin kecil ataupun yang semakin besar. Okay, so dia adalah aktif. Kalau inaktif, elektrod tu tak mengalami apa-apa. So contoh inactive electrode adalah PT. Okay, PT adalah platinum, nickel, okay, cadmium and so on lah. So you boleh tengok sama ada dia guna PT, kita guna PT lah. Kalau dia tak bagi, so kita boleh pilih PT, nickel, cadmium, carbon and so on lah. So masa mana inactive electrode kita pakai, masa medium dia adalah gas. Kalau half cell dia gas, kita guna inactive. Atau dalam medium liquid. So bila gas, so kena ingat dia punya drawing dia. So dia mesti guna bentuk macam tu lah dia punya apparatus dia tu. So dia ada inlet. So dia ada inlet gas. Okay. Okay, kemudian sama juga untuk liquid sama, cuma dia punya elektrod tu macam elektrod aktif. Cuma label sini adalah PT, solid. Kalau guna PT lah. So dalam ni adalah dalam bentuk liquid lah, aqueous. Okay, ni aqueous. Okay. Okay, so settle. Kemudian ada separation dengan comma. So kena ingat kena tengok balik video yang saya share tu. Perbincangan soalan-soalan 1 daripada hingga soalan 5 tu saya ada discuss. Dekat cell notation ada yang perlu kita comma, ada yang kita kena separate. So tengok balik video tu lah. Okay, so next adalah kena ingat adalah E not cell. Macam mana kita nak kira potential cell bila kita sambung dua elektrod, berapa voltage yang dihasilkan bila kita sambung dua elektrod yang berbeza tadi. Okay,
Okay, kemudian sambung standard reduction ataupun electrode potential overview. So, the strength of oxidation agent and reducing agent. So, apa maksud reducing agent, oxidation agent? Okay, so kita ambil contoh ni, zinc dengan copper. Okay, zinc dengan copper. Okay, kita ambil zinc, electrode zinc dan electrode copper, kita sambung. So dia akan bagi value lah, voltage berapa. Okay, dekat electrode zinc, okay, electrode zinc berlaku proses oxidation. Oxidation. Okay, dekat half cell satu lagi berlaku proses reduction. Okay, so macam mana pula dengan agent? So kalau oxidation, dalam ni ada reducing agent. Okay, ion ataupun solid. Kalau dekat reduction process ada oxidation agent. Okay, so agent ni adalah dia menyebabkan belah sana mengalami proses apa. So, kita tengok pada sini, apabila zinc oxidize, dia reduce, dia produce elektron, release elektron. So, kenapa dia release elektron? Sebab ditarik oleh copper ni. Ion ni, copper 2 plus sebab dekat sini dia adalah ni adalah cathode. Cathode berlaku reduction. So copper 2 plus 2E jadi copper solid. Dia merekat sini kan? Dia rekat sini. Okay. Siapa yang tarik tu elektron tu? Besi ke? Ion. Okay. Solid ni ke ion ni tarik elektron ni? Ion. Ion tarik. So maknanya ion ni adalah agent oxidation. Agent oxidation. Bukan copper solid. Bukan copper solid sebagai agent. Copper ion adalah oxidation agent. Dia menyebabkan belah sana berlaku oxidation. Okay. So, sini berlakunya reducing agent. Dia menyebabkan belah sana menjadi reducing agent. Okay, proses kat sini. Anode. Okay, anode oxidation. Zinc 2 plus, zinc solid, zinc 2 plus 2E. Okay, so tengok pada sini, zinc 2 plus. Okay, elektron tarik siapa? Elektron tarik ion ke elektron tarik zinc solid? Dia tarik ni ke? Dia tarik zinc ion ataupun zinc solid? Elektron ni. Copper ni, ion ni tarik elektron. Dia tarik elektron, apa jadi pada elektrod? Berlaku pada elektrod ke? Ada tak berlaku pada elektrod? Ada, menipis. Ataupun ni, menipis. So, zinc ni adalah reducing agent. Reducing agent. Dia pelik sikit lah. Dia tak,
kita akan confuse sikit. Reducing agent. Dia berlaku reduction berlaku tapi ada oxidation agent situ. Dia berlaku oxidation tapi ada reducing agent kat situ. Okay, kalau nak faham maksud sini, kita tengok pada ni lah. Dia suruh awak susun. Ada satu, okay, ada satu, dua, tiga. Tiga half cell. Dan berbeza dia punya value E naught dia. Okay. So paling tinggi adalah Ag plus, paling rendah, paling negatif nickel. Okay, dia nak suruh susun oxidation agent. Siapa paling kuat oxidation agent? Oxidation agent maksud dia mengalami reduction, proses reduction. Lagi positif, lagi kuat oxidation agent dia. Okay. Faham tak faham? Faham. More positive value E not stronger oxidation agent. Maknanya paling atas sekali, kalau kita tengok SRP table, ada nilai atas sekali fluorine, bawah sekali lithium. Maknanya atas sekali itu dia cathode reduction, tapi dia adalah agent oxidation. Hak bawah sekali dia mengalami oxidation, tapi dia adalah agent reduction. Paling negatif, paling kuat dia punya reduction agent. Lagi positive value dia, lagi kuat dia punya oxidation agent. Tapi masalah dia, kita nak susun dia tu, sama ada nak susun ion ke nak susun metal ni, belah kiri kanan kan. Sebab dia semua bagi dalam bentuk reduction. So kalau awak letak nickel, copper, Ag, salah. Okay, oxidation agent adalah ion dia. So dia yang oxidation agent adalah ion, reducing agent adalah metal. Okay. Contoh hak ni reduction agent, dia paling negatif. So paling negatif, dia lagi kuat dia punya reducing agent. Okay, tapi siapa reducing agent? Sama ada nickel ion ataupun nickel solid. Solid. So, solid. Solid. So, macam mana kita nak ingat ni semua ni? Tak sibuk confused. So, kita simpulkan contoh Y plus E Y. So, ni. So, belah sini adalah ox agent. Ni red agent. Ox agent, reduce oxidation agent, dia nak more apa? More Value apa? positive. More positive. Positif. Oxidation agent dia kena more positive, more negative. Oxidation more Kalau positive. more positive. Okay. More negative. negative. Kita simpulkan dia macam tu lah.
Okay, digest dulu benda ni. Okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan ni example 4. Okay, arrange this element in order increasing strength of oxidizing agent. Oxidizing agent for the following reaction. Okay, oxidation agent. So mana dia akan ambil more positif atau negatif? More Oxidation positif. agent. Positif. Mana tadi kita punya nota? Oxidation agent kena ambil more positif. More positif. Jadi more positif. So mana L lah. Betul tak? L ataupun L2 plus. L2 plus. L. L2 plus. Oxidation agent kita L. pening dah nak ambil L ke L2 plus. Ambil ion. Ion. So jadi maksudnya increasing L2 plus dua atas sekali. Lebih gitu. Paling rendah sekali adalah Y2 plus. paling positif. Negatif 2 ke negatif 1 lagi positif? Negatif Negatif 1. 2. Negatif. 1. Negatif Negatif 1. 2. Ada jawab negatif 2 tu. Macam mana tu? Apa Kosong kita nombor letak 2 dia ke? negatif. Negatif 1, negatif 2, Negatif 1, 2. Ni 0, 1, 2 more positif. Negatif 1 more negatif. Kita ambil more so jadi Y2 plus X3 plus. So macam ni. Rearrange from negative to most positive. So kalau soalan ni awak tulis X, Y, and salah. Ni salah Okay. Tengok pula ni. Reducing agent. Reducing agent dia duduk bawah sekali, dia more negatif. Paling tinggi sekali. Siapa paling tinggi sekali? More negatif? Y2 plus. Y2 plus. Di sini tak. Ni paling tinggi sekali. So kita dah boleh decide dah tu paling negatif sekali, tapi nak pilih pula Y2 plus ke Y? Y. 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 Kemudian X. And then L. L, X, Y. Okay, tengok betul tak? Betul. Dia guna L, X, Y. Okay, dia agak confuse sikit. Kalau confuse, tengok kita punya summary ni. Okay. Settle bahagian tu. Ada soalan? Okay, so practice question 6. Okay. Nanti saya suruh awak buat, nanti saya check lah. Awak buat dulu, saya check. Okay. Standard cell potential E naught cell. So E naught cell ni ada.
standard cell potential inert cell, formula dia kena ingat. Okay. Example 6, calculate inert cell for each following pair. So cathode, anode. So kita kena pilih lah positif, negatif ni kan. So dua-dua positif. Siapa anode, siapa cathode lah. Okay, kalau antara AU dengan PR2, so untuk anode adalah AU. Anode more negatif, more positif Negatif. adalah Cathode. cathode. So maknanya bromine tu anode tak? Ni adalah anode. Ni adalah cathode. Masuk value, tulis formula, masuk value, find the answer. Okay, kemudian example 7, Ag dengan ferrum. More negatif. Ferrum. More negatif, ferrum, anode. So ni adalah cathode. Cathode. Masuk formula, masuk value, so dapat. So ingat so voltage kena mention sign positif. Okay, kena mention sign positif lah. Okay, next lagi. Sir, yang positif tu memang wajar isi Okay, sama ya. Yang positif tu Kena mention positif negatif. okey sir. Okay. Practice question 8 simple. Determine anode cathode antara Ag dengan PB. Anode mana? Ag. Anode. Respectively maksudnya Ag wah ni, PB hak ni. PB anode lah. Lagi negatif siapa? PB lah, PB anode. PB anode buat upset dia. Ag cathode buat upset dia. Okey, buat untuk A. Untuk B, formula jawapan. Settle. Okey, untuk PhD question 9. Dia bagi inert cell standard ni, standard representation for C. Okey. So, formula je. Formula masuk value. Okey. Formula E naught cell sama dengan E naught. Siapa duduk? Cathode, anode? Cathode. Cathode minus E naught Anode. anode. So maksudnya sini ada CO2 plus negatif 0.28. 1.89 ada. Antara cathode anode lah. Mana satu ni? Kena buat macam ni. Ni, gini, ni, gini. Okey, untuk yang pertama, proses apa? Reduction. Reduction, ni adalah kedua, Oxidation. oxidation. So masuk value dalam ni, dapat jawapan dia. Dapat jawapan dia lah. Yang CO2 plus oxidation. Oxidation kat sini. So maknanya negatif 0.28. So sini tak tahu. Okay, so dapatkan jawapan. Nanti awak buat, saya check. Okay, spontaneity. Spontaneity of redox reaction. Okay, kalau E naught cell awak dapat nilai positif, dia spontaneous. Kalau dapat negative value, sebab tu kena mention, kena label kan ni. Positif negatif ni. Menentukan dia punya cell tu spontaneous ataupun non-spontaneous.
So kalau spontaneous bermaksud kalau kita sama dapat voltage positif, proses oxidation reduction berlaku secara spontan. Belah kiri berlaku oxidation, belah kanan berlaku reduction. Okay, kalau dapat nilai negatif, so dia tak berlaku reduction dengan oxidation. Tapi kalau kita nak sudah jadi berlaku reduction oxidation, kita kena supply current. Okay. Okay. So redox reaction, oxidation reaction ni half cell biasa. So maksud sini, the reaction will proceed in the backward direction, non-spontaneous. So maksudnya bateri tu dah kong. So macam mana kita nak boleh balik, kita pergi kedai, kita suruh kita panggil cas balik tu, panggil apa? Recharge balik bateri tu. Bateri tu tak boleh pakai, tapi kita recharge balik, dia berlaku proses oxidation reduction lah. Okay. Not spontaneous redox reaction cannot be used to produce electricity. So maknanya dia tak boleh produce electricity. Galvanic cell tu tak produce current lah. Electrical energy produce chemical energy. So untuk tajuk galvanic cell ni adalah proses dia adalah chemical reaction berlaku dekat half cell akan menyebabkan terhasilnya current. Okay, so example 8 dia biasa sama je. Okay, dia ada half cell, ada overall reaction, and then dia bagi cell potential, ada 2 cell potential. Kemudian kita kena tengok juga kat sini, jangan pilih pada reduction dengan siapa anode siapa cathode tak boleh tengok situ. Kita kena buat pairing. Okay, Mg dekat sini, ni dekat sini. So substitute value. Okay, so dapat value positif. So kalau positif, hak ni satu, hak ni satu, hak ni pun satu lagi kena mention. Maka spontaneity. Okay. Negatif. Okay, kita tengok yang negatif example. Okay. First, pairing. Okay, so pairing. Okay, PB kepada PB2 plus reduction, Cl minus kepada Cl oxidation. Tengok pada value PB ni dia negatif 0.36, patutnya dia ni adalah oxidation. Sepatutnya ni anode, betul tak? Kalau tengok cell potential dia, lebih negatif dia anode, lebih positif dia cathode. Okay. So kita kena pasti anode cathode ni, formula ni dulu, buat pairing, value tu masuk. Mengikut apa yang awak catat sini, cathode siapa, anode siapa. Okay, dekat sini kita tengok siapa cathode. Cathode adalah PB. PB cathode, and then anode adalah chlorine. Tengok pelik, patutnya sebaliknya, betul tak? Sepatutnya kalau positif 136 dia cathode sepatutnya. Ikut table SRP tu, table tu paling positif sepatutnya oxidation, paling negatif sepatutnya oxidation. Terbalik. Atas positif reduction, bawah oxidation. So dia pelik kan? So kita tak boleh tengok pada value hak ni dulu. Kita kena buat pairing dulu. Baru pairing nombor 2. Ni nombor 1 pairing, nombor 2 and then masuk nilai. Nombor 3 substitute value, and then kita jelaskan. Kita state sama ada spontaneous or non-spontaneous. Kita kira-kira dapat nilai negatif. So kita kena nyatakan half cell reaction ni adalah non-spontaneous. Okay. So practice 11, 12, 13, 14.
habis. Cuba buat semua sekali tu. Macam mana kalau you ada bagi-bagilah ketua kelas tu nanti bagi nombor berapa soalan tu? Start dengan nombor berapa? Nombor 6 kan? 6 sampai 11 tu 14 tak? 6 sampai 14. Share lah siapa buat. Berapa orang buat ni. Bukan satu je yang, satu individu je yang hantar. Boleh ketua? Awak discuss lah dekat grup tu. Boleh tak? Boleh. Sebelum kelas seterusnya. Boleh. Okey. Ada soalan? Buat dulu baru kita tahu soalan dia. Sebab awak tak buat lagi. Ke ada buat dah? Belum, sir. Belum lagi, sir. Ada dah buat? Belum lagi. So, buat dulu baru kita kena pasti kat mana awak tak reti, tak faham. Okay. So, that's all untuk tutorial hari ini. So, kita jumpa lagi next class. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sama?